Soalan kuantitatif 8. Jadual di bawah menunjukkan butiran pendapatan sebuah negara bagi sesuatu tahun. Okey, anda boleh nampak dekat sini adalah butiran. Yang ini, kali ini dia pakai RM billion, bukan lagi juta ya. Jadi pastikan jawapan anda nanti semua guna RM billion punya. Okey. Kemudian cuba tengok maklumat yang disediakan dalam jadual ini. Kita ada perbelanjaan penggunaan awam, perbelanjaan penggunaan swasta, pembentukan modal tetap khasa awam. Lepas tu ada pembentukan modal tetap khasa swasta juga. Perubahan dalam stok, ekspor, import, juga tak langsung dan juga subsidi. Jadi sekarang Miss nak tanya, kalau berdasarkan butiran yang sedia ada ini, cuba fikirkan, yang ini adalah berkaitan dengan kaedah mana satu? Sama ada kaedah pendapatan, perbelanjaan ke keluaran? Ni kaedah perbelanjaan. Okay, thank you. Perbelanjaan. Okay, setiap kali anda pun catat sikitlah supaya anda jelas kaedah apa yang anda nak fokuskan. Okay, sebagai ulang kaji sikit, kita cuba tengok kaedah perbelanjaan nilai barang akhir. Okay, itu nama lagi satu di mana kita pakai C, I, G, X tolak M, lepas tu tambah perubahan stok iaitu perubahan inventory. Okay, jadi sekarang anda cuba tengok maklumat yang diberikan dekat sini. Okay, dia sebenarnya cuba tengok perbelanjaan penggunaan awam. Okay, yang ini kalau kita cuba tengok dia sebenarnya dia berkenaan dengan G lah. Okay, sebab dia berkaitan dengan awam iaitu perbelanjaan kerajaan. Okay, kalau anda nak tulis boleh tulis ini sepatutnya G lah. Tapi disebabkan kali ini info yang ada pada dekat sini dia nampak lain sikit kalau berbanding dengan ini. Kenapa? Sebab ini sebenarnya adalah berdasarkan konsep ataupun teori yang dipelajari. Dan maklumat yang dipaparkan dekat sini, dia adalah merujuk data yang digunakan di Malaysia. Cuba tengok yang ini. Anda tengok semula video instructional Miss, dekat sini anda boleh nampak ini, yang Miss tunjuk kat sini ya. Ini sebenarnya adalah perbelanjaan penggunaan akhir. Ada kerajaan, ada persendirian. Yang kerajaan punya sebenarnya adalah awam yang ini. Yang persendirian punya adalah swasta. Okey, nanti anda boleh tengok semula video inilah. Dan kita ada apa? Perubahan inventory, pembentukan modal tetap khasa. Yang pembentukan modal tetap khasa ini dia bagi keseluruhan. Tetapi kalau tengok jadual yang telah sediakan itu, dia asingkan. Ada khasa awam, ada khasa swasta. Tapi sebenarnya dia adalah merujuk pelaburan. Okey, dan kemudian perubahan stok kita sudah bincang, ekspor import. Ini ekspor, ini import. Dapat KD and KHB. Okey, jadi dekat sini memang kita tahu dia adalah kaedah perbelanjaan dan anda pun sudah tahu mana satu berkaitan dengan C, I, G, lepas tu X tolak M kan. Okey, kita tengok soalan dia. A. KD and KHB pada harga pasar. Okey, jadi sekarang kita nak cari KD and KHB. Okey, pastikan anda sediakan maklumat dia dulu. So, yang ini adalah A. Tulis butiran. Dan jangan lupa sebelah sini adalah RM billion. Sebab tadi soalan pun sudah kata ini adalah RM billion. Dan kita akan pintar setiap maklumat yang ada sini dan masuk ke dalam jawapan kita. Kita akan mula perbelanjaan penggunaan awam 78.7. Okey, perbelanjaan penggunaan awam 78.7. Okey, pintar macam ini. Diikuti dengan apa? Perbelanjaan penggunaan swasta 309.2. Okey, 309.2. Okey, sambung lagi. Ada yang ini, pembentukan modal tetap khasa. Ada awam, ada swasta. Okey, kita tunjuk sikit dulu. Pembentukan modal tetap khasa. Jadi untuk yang ini sebenarnya kalau anda nak fokuskan,
Yang awam dulu, kemudian diikuti swasta dulu, anda nak asingkan pun boleh. Misalnya, anda boleh tulis pembentukan modal tetapkan. Awam anda nak tulis kat bawah sini, swasta nak tulis kat sini, anda tunjuk perkiraan, barulah cari jumlah pembentukan modal tetap kasar pun boleh. Ataupun anda kata, Miss tak apa, saya nak terus transfer je. So ini awam, nanti masuk lagi satu swasta punya. Okey, dan jawab dan maklumat dia 68.4, 73.2. Okey, dan seterusnya kita sambung. Kita ada perubahan dalam stok kosong. Okey, walaupun nilai dekat sini adalah kosong okey, tetapi masa periksa ke anda masukkan juga item ini. Tulis perubahan stok kosong. Sebab kadang-kala soalan dia masa dia nak bagi markah itu dia kira berapa item yang anda akan masuk. Kalau item ini masukkan, memang markah akan diberikan. Walaupun nilai dia adalah sifar. Jadi ingat ya, sekali lagi saya ulang, perubahan stok ini walaupun nilai dia adalah sifar, anda tetap kena tunjukkan juga. Okey? Okey, sambung. Kita ada ekspor 615. Okey, jadi kita pun tulis ekspor 615. Dan kita punya import tu berapa? 505.9. Jadi pun tulis 505.9. Okey, untuk maklumat anda, import ini, ingat kita perlu tolak dia sebab ekspor tolak import. Okey, dan cadangan saya sebenarnya saya lebih galakkan pelajar cari ekspor per se dulu. Okey, supaya anda akan selalu ingatlah. Kalau tak, memang sentiasa pelajar akan terus tanpa import. Dia akan terdampak import tu. Okey, jadi sekarang daripada yang ini, ekspor tolak import. Berapakah ekspor per se yang kita dapat? 109.1. 109.1. Okey, yes. Itu ekspor per se ya. Jadi sekarang ini pengiraan anda sudah buat punya. Kita akan jumlahkan semua item yang akan dapat sini. Yang itu adalah KD, NK, HP. Jadi jawapan bagi KD, NK, HP itu berapa? 638.6. Okey, 638.6. Yes. RM billion. Itulah KD, NK, HP kita. Okey, kita sudah settle untuk soalan A. Kita sambung soalan B. Yang minta kita cari KD, NK, KF. Okey, jadi kita pun tulis putiran dulu. Setiap kali kena tulis putiran. Lepas tu RM billion. Okey, tadi yang kita cari itu adalah KD, NK, HP. Dan sekarang soalan dia nak minta kita cari KD, NK, KF. Okay, KD, NK, HP yang telah dicari tadi itu 638.6. Tulis 638.6. Jadi sekarang nak dapatkan KD, NK, KF. Cuba bandingkan. Depan sama. Belakang dia berlainan. Jadi sekarang soalan saya. Apakah beza antara HP dengan KF? Cukai tak langsung dan subsidi. Okay, thank you. Lepas itu barulah kita fikir kita nak tambah ke tolak. Sekarang rumus kita KF. KF sama dengan HP. Tambah cukai tak langsung ke tolak? Tolak. Okay, yes, kita tolak. Bagi subsidi pula macam mana? Tambah, Miss. Okay, thank you. Okay, lepas anda tentukan rumus ini, baru kita transfer maklumat dia. Cuba tengok cukai tak langsung. 12.5 dan subsidi 10. Okey, kalau 10 tulis 10 sajalah. Okey, seterusnya kita nak cari KD, NK, KF kita. Berapa jawapan dia? Yes, Miss. Okey, 636.1. 636.1 ya. Ingat RM billion. Barulah tepat jawapan kita.
Okay, thank you. Jadi sekarang kita telah selesai bincang soalan A dan juga soalan B. Kita sambung dengan soalan C. Okay, soalan C ini berlainan sikit. Dia tanya apa? Peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan awam dan perbelanjaan penggunaan swasta masing-masing terhadap KDNKHP. Untuk maklumat anda, dekat sini ada dua soalan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan perbelanjaan penggunaan awam. Dan lagi satu adalah perbelanjaan penggunaan swasta. Dia nak peratus. Dan berdasarkan apa? KDNKHP. Okey, jadi sekarang rumus dia. Okey, kita tunjuk yang pertama dulu ya. Peratus sumbangan. Okey, rumus anda peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan awam. Okey, apakah rumus dia? Dan awam. Okey, so kita sepatutnya tulis perbelanjaan penggunaan awam. Okey, kemudian bahagi apa tu? Tengok balik soalan dia. Berdasarkan apa? Dia kata tak ada. Terhadap KDNKHP. Jadi bahagi Bagi KDNKHP. yes. Lepas itu, dia kata peratus sumbangan. Bermaksud Darab 100. 100 sahaja ke? 100%. Yes, thank you. Okey, itulah rumus dia. Okey, sekarang berdasarkan maklumat perbelanjaan penggunaan awam, tengok semula soalan dia. Yang ini, 78.7. Okey, kita pun tulis. Sama dengan 78.7. Bahagi dengan KDNKHP. KDNKHP itu berdasarkan jawapan A kita yang sudah cari punya. 638.6. 638.6. Kemudian darab 100%. Itulah pengiraan dia. Jadi ada rumus, ada pengiraan. Sekarang kita sambung, kita nak jawapan. Apakah jawapan dia? 12.32%. 12.32%. 2. Yes, itulah jawapan dia. Jadi ini adalah soalan bagi peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan awam. Tengok semula soalan tu. Selain daripada itu, dia juga tanya perbelanjaan penggunaan swasta. Bermaksud ini adalah soalan yang pertama, ini adalah soalan yang kedua. Dia ada dua soalan dalam satu soalan C. Okey, sekarang kita nak cari peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta. Juga soalan C ya. Peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta. Okey, jadi sekarang apakah rumus dia? Rumus dia pembelanjaan penggunaan swasta dengan KDNKHP masuk darab 100%. Yes, thank you Lufil. Ya, itu rumus yang tepat. Okey, jadi sekarang kita nak masukkan tata dia perbelanjaan penggunaan swasta. Tengok maklumat yang telah dibekalkan tu. 309.2. Okey, jadi kita pun masuk dulu 309.2. Okey, kemudian bahagi dengan KDNKHP kita iaitu 638.6. Okey, kemudian darab dengan 100%. Jadi sekarang, apakah jawapan dia? 48.42%. Okey, thank you. Yes, itulah jawapannya. 48.42%. Okey, so ini soalan yang lain, berlainan sikitlah daripada soalan yang kita pernah bincang sebelum ini. So, tak apa, ini sudah settle dah. Kita sambung soalan D. KDNKHP per kapita jika jumlah penduduk negara tersebut adalah seramai 28 juta orang.
Okey, yang ini pun banyak pelajar akan salah punya. Tak apa, kita tengok ya. KDNKHP per kapita. Itu soalan D. KDNKHP per kapita. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus dia ya? KDNKHP bahagi jumlah penduduk. Yes, good. KDNKHP bahagi jumlah penduduk. Biasanya kita pakai KNBKF kalau dia tanya pendapatan per kapita. Tapi disebabkan dekat sini adalah KDNKHP per kapita, dekat sini kita pun jadikan dia sebagai KDNKHP. Okey, tengok KDNKHP kita berapa? 638.6. Okey, kita pun tulis 638.6. Dan jumlah penduduk kita 28 juta. Okey, biasanya pelajar akan terus tekan kalkulator dan kira macam ini. Kalau anda buat demikian, jawapan kamu confirm salah. Kenapa? Sebab yang ini adalah 28 juta. Tadi KDNKHP kita yang diberikan jawapan kita memang 638.6. Tapi tengok atas ni. Ini RM billion. So bermaksud yang ini belakang sini ini adalah billion. Ini adalah juta. Jadi sekarang soalan saya. Billion dengan juta ini apa bezanya? Ataupun saya tanyalah. Juta. Juta tu ada berapa kosong ya? 6. 6. Okey, kalau 6 kosong nanti anda tambahlah 6 kosong. Kalau billion pula berapa kosong kat belakang sini? 9. Ya, 9. Tapi 9. you ada nampak sini ada point kan? So bermaksud dia akan jadi 6386. Lepas itu belakang itu tambah 8 kosong. Okey, sebab billion itu 9 tapi sini 638.6 kan? Okey, jadi bunda kan? Dia akan jadi kat sini. So betul lah. So bermaksud masa anda tekan kalkulator, anda sepatutnya tekan yang macam ini. Jadi sekarang kira jawapan anda. Okey, jadi berapa jawapan yang anda akan dapat ya? 22,807.14. Hanya macam itu sahaja ke? Tak tepat. Apa sudah hilang? RM. Ya, RM. Thank you. So jawapan anda inilah dia. Ingat belakang dia tak ada billion pun tak ada juta dah. Hanya yang ini sahaja. Okey, jadi untuk setakat ini kita sebenarnya pun telah selesai bincanglah untuk soalan A, B, C, D bagi soalan kuantitatif nombor 8 ini. Okey, jadi anda pun boleh tengok melalui jadual kita. Memang semua maklumat kita telah masukkan sebab semua pun telah take punya. Okey. Okey, sekarang Miss akan go through seorang-seorang. Tengok siapa yang ada masalah. Nurin? Ada, Miss. Hmm. Miss, kalau kita nak cari KNKHP, kita kena dapatkan KDNKHP dulu ke? Yes. Walaupun soalan, katakan soalan A, dia terus minta anda hitung KNKHP. Tetapi disebabkan anda tengah ikut kaedah perbelanjaan kan. Bermaksud anda kena tunjuk pengkiraan untuk kaedah perbelanjaan. Anda dapat KDNKHP dulu. Kemudian baru anda buat pelarasan untuk dapat KNKHP. Okey ke Nuri? Okey, Miss. Tapi kalau markah ada 2 markah pun kena cari juga. Kena cari juga. Kecuali dalam jadual ini dia sudah bagi anda maklumat KDNKHP. Anda boleh terus ambil yang itu. Tapi soalan dia jarang ada soalan yang macam itu. Okey ke? Okey, Miss. Thank you. Okey, sama-sama. Jadi kalau semua pun okey, selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 8. Okey?